Ini bab imamah an-nisa. Orang-orang perempuan menjadi imam. Ataupun imamah untuk orang-orang perempuan, bagi orang-orang perempuan, yakni jawatan imam ataupun kedudukan sebagai imam bagi orang-orang perempuan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummi Waraqah bahawa Nabi SAW ketika mahu pergi berperang Badar, qalat, beliau berkata, ini Ummi Waraqah menceritakan kepada perawi di bawahnya, saya berkata kepadanya, wahai Rasulullah, i'dzalli fil ghazw, izinkan saya untuk pergi berperang bersamamu supaya dapat saya merawat orang-orang yang sakit di kalangan kamu. Mudah-mudahan atau moga-moga Allah memberi ataupun mengurniakan kepadaku mati syahid. Qala, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, qarri fi baitik, tetaplah engkau duduk di rumahmu, kerana Allah azza wa jalla akan mengurniakan syahadah, yakni mati syahid kepadamu. Qala, perawi berkata, kerana itu Ummu Waraqah dipanggil sebagai asy-syahidah, dipanggil dengan gelaran asy-syahidah. Qala, perawi berkata, wa kanat qad qara'at al-Quran, beliau telah belajar Al-Quran, telah menghafal Al-Quran. Fasta'dhanat, kerana itu beliau meminta izin dengan Nabi SAW untuk mengambil di rumahnya ataupun di perkampungannya muazzin yang dapat azan untuknya. Qala, perawi berkata, yakni perawi yang mengambil daripada dialah, daripada Ummu Waraqah tadi. Wa kanat dabbarat ghulaman laha wa jariyatan, beliau telah memudabbarkan seorang hamba lelaki dan seorang hamba perempuan miliknya. Faqama ilaiha bil lail, maka kedua orang hamba itu bangkit pergi kepadanya, lalu menutup mukanya dengan satu kain selimut sehingga mati, yakni kerana tidak boleh bernafas. Wa dhahaba, dan mereka pun pergi, yakni cabut lari. Fa asbaha Umar, besok pagi Sayyidina Umar berdiri di kalangan orang ramai dan beliau berkata, sesiapa yang tahu tentang kedua orang hamba ini, ataupun beliau berkata, ini syak perawi, sesiapa yang nampak kedua orang hamba ini, falyaji bihima, hendaklah dia membawanya datang. Fa amara bihima, maka Umar pun memerintahkan supaya kedua-duanya disalib, maka disaliblah mereka berdua. Fakana, dan itu adalah orang, dan mereka berdua adalah orang yang mula-mula disalib di Madinah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummi Waraqah binti Abdullah bin Al-Harith hadis ini. Wal awal, hadis yang pertama lebih sempurna. Qala, perawi berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengunjunginya di rumahnya, dan baginda telah menentukan muazzin untuknya, untuk azan. Baginda telah menentukan muazzin untuknya lah. Wa amarha an ta'umma ahla dariha, dan baginda menyuruhnya supaya menjadi imam kepada orang-orang kampungnya ataupun penduduk di perkampungannya. Qala Abdurrahman berkata, ini perawi ini, fa ana ra'aitu muadzinha, saya pernah tengok muadzinnya itu syaikhan kabiran, seorang yang sangat tua. Babur rajul, ini bab seseorang
mengimamkan orang, yakni menjadi imam kepada orang ramai, padahal mereka tidak suka dengannya. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah SAW bersabda, 3 macam orang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sembahyang daripada mereka. Yang pertama ialah orang yang tampil ke hadapan untuk menjadi imam kepada orang ramai, padahal mereka tidak suka kepadanya. Yang kedua ialah seseorang yang pergi bersembahyang lewat-lewat sehingga terlepas sembahyang. Dibar maknanya seseorang pergi untuk mengerjakan sembahyang setelah terlepas, sembahyangnya itu daripadanya. Dan yang ketiga, rajulun i'tabada muharraratan, seorang yang memperhambakan orang perempuan yang merdeka. Begini ya, dalam dalam kitab ni, di bawah tu dia tulis wa fi nuskhatin muharrarahu, begitu. Yakni seseorang yang memperhambakan orang yang telah dimerdekakannya. Kalau kita kata muharrarahu, yakni seseorang yang memperhambakan hamba yang telah dimerdekakannya, diperhambakannya pula. Maknanya begitu. Babu imamatil barri wal fajir. Ini bab orang baik dan orang yang tidak baik menjadi imam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sembahyang fardu itu wajib di belakang setiap orang muslim, sama ada ia seorang yang baik atau seorang yang jahat, walaupun ia melakukan dosa-dosa besar. Babu imamatil a'ma. Ini bab orang buta menjadi imam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas bahawa Nabi SAW telah meminta Ibnu Ummi Maktum supaya menggantikannya menjadi imam kepada orang ramai, dan beliau adalah seorang yang buta. Babu imamati zair. Ini bab orang pengunjung menjadi imam, ataupun orang yang datang berziarah, orang itu menjadi imam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Atiyah maulam minna, seorang hamba yang telah dibebaskan dari kalangan kami. Qala, beliau berkata, Malik bin Huwairith pernah datang ke musalla kami ini. Lalu orang iqamat untuk sembahyang. Faqulna lahu, kami pun berkata kepadanya, tampillah ke depan untuk mengerjakan sembahyang ini, yakni untuk menjadi imam. Faqala lana, beliau pun berkata kepada kami, kamu suruhlah sesiapa di antara kamu pergi ke depan untuk menjadi imam kepadamu. Nanti aku ceritakan kepadamu kenapa aku tidak mahu menjadi imam. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengunjungi sesuatu kaum, maka janganlah dia menjadi imam kepada mereka, tetapi hendaklah seseorang daripada mereka menjadi imam. Menjadi imam hum, yakni kepada mereka. Ini masih lagi dalam bab imam, soal menjadi imam. Siapa boleh jadi imam, siapa tidak boleh jadi imam, siapa kurang molek jadi imam, siapa lebih molek jadi imam. Ini dalam cerita itulah, masih lagi dalam bab amalan ni cerita tentang imamatin nisa, yakni orang perempuan menjadi imam, yakni orang-orang perempuan menjadi imam. Mana jadi imam ramai kau sekali tu? Tidak. Orang perempuan, tidak khusus dengan satu orang perempuan.